السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia saudara pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Wan Abdul Muttalib Embong selaku ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Batu Buruk, yang berbahagia sahabat saya bekas ahli Parlimen Hulu Terengganu, Saudara Mahyuddin Abdul Rashid, yang juga selaku Ketua Penerangan PAS Perhubungan Negeri Terengganu, sah-sah pimpinan PAS di semua peringkat, Dewan-Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, seterusnya hadirin hadirat yang telah berkesempatan untuk dapat bersama-sama berada di majlis ini pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghargaan terima kasih saya kepada PAS kawasan yang telah memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan di kawasan Kuala Terengganu ini, khususnya di dalam Dun Batu Buruk. InsyaAllah pada malam ini, dengan kesempatan yang telah diberikan, dengan kesempatan waktu yang ada, mungkin saya juga dapat bersama-sama untuk sedikit sebanyak menyumbangkan pandangan-pandangan dan buah fikiran selain daripada apa yang telah disampaikan oleh sahabat saya Ketua Penerangan PAS Kuala Terengganu, PAS Perhubungan Negeri Terengganu, dan juga yang berhormat Datuk Wan Abdul Talib tadi, di mana tuan-tuan, kesempatan dalam pertemuan kita, perjumpaan kita yang sebeginilah salah satu di antara ruang-ruang yang masih ada. Itu pun kadang-kadang peluang yang begini pun kita tidak dapat. 2 malam lepas saya dijemput ke Jabi, Terengganu. Kita tidak diberikan ruang. Kita tidak dapat permit untuk berhadapan dengan masyarakat, menerangkan peranan dan tanggungjawab masyarakat, khususnya Parti Islam se-Malaysia PAS dengan peranan dan tanggungjawabnya untuk membimbing dan membawa masyarakat ramai di dalam tanggungjawab kepada negara. Tanggungjawab kita kepada bangsa dan tanggungjawab kita yang paling tinggi ialah kepada agama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah di setengah kawasan lain. Daripada keadaan ini menunjukkan bahawa bagaimana suasana yang ada di dalam negara kita
Kalau nak dibandingkan dengan setengah tempat dan kebanyakan negara-negara di dunia yang mengamalkan demokrasi, kedudukan demokrasi yang sebenarnya diamalkan di kebanyakan di negara-negara, termasuklah di negara barat. Pilihan raya yang diadakan di Amerika, kalau tuan-tuan tengok, walaupun cebisan-cebisannya sampai ke tempat kita melalui TV, ada yang dapat melalui internet sebagainya, begitu terbuka. Bahkan pihak keselamatan turut memberi kerjasama kepada semua parti-parti politik yang dihalalkan di bawah undang-undang negara berkenaan. Begitu jugalah pilihan raya yang diadakan di Britain, negara yang pernah menjajah kita dulu. Yang orang kata kalau dalam bahasa Terengganu, Britain tu jadi Toki orang UMNO. Toki pun ada akhlak. Begitu jugalah kalau kita tengok, antara lain di negara-negara jiran, termasuklah di Indonesia. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni bagaimana dahsyatnya rakyat Filipino atau rakyat Filipin bangun, melahirkan rasa tidak setuju mereka kepada presiden mereka. Begitu lihat di Thailand. Kita sebut benda-benda ini bukan untuk bandingan dari sudut-sudut yang sebegitu luas, tapi kita sebut perkara-perkara ini kerana negara-negara ini ada pilihan raya. Negara-negara yang amal demokrasi, Indonesia amal demokrasi. Walaupun Indonesia itu presiden mulanya adalah anak kepada seorang tokoh pemimpin negara mereka. Bapak Soekarno, orang kenal Soekarno, siapa Soekarno. Walaupun anak dia yang ganti, tapi melalui demokrasi mereka turunkan. Begitulah yang ada Arroyo sekarang di Filipina. Apa kurang Arroyo dengan ketokohan dia? Anak seorang tokoh yang dikenali dunia, Macapagal. Tuan-tuan. Tetapi yang paling aneh berlaku di negara kita di Malaysia ini, yang konon-konon UMNO lah yang menjalankan, yang paling hebat UMNO, Barisan Nasional dan demokrasi mereka. Tapi apa yang kita nampak ialah saling tak tumpah, salinan daripada setengah-setengah suasana yang tidak lagi menggambarkan bahawa itu suatu demokrasi. Demokrasi dilacurkan oleh UMNO, Barisan Nasional. Demokrasi telah menjadi sundal kepada prinsip dan perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Bagi orang yang nak berpolitik, yang mengetahui bagaimana kepentingannya politik dalam mendukung sesebuah pemerintahan dalam sesebuah negara, mereka faham kedudukan ini, bagaimana tidak demokratiknya UMNO dan Barisan Nasional. Lebih tidak demokratiknya lagi, tuan-tuan, seperti manalah yang juga telah disebut oleh penceramah kita yang pertama dan juga yang berhormat Datuk yang baru lalu. 3-4 hari lepas dalam persidangan UMNO, dia berhenti berkelahi dengan orang lain, dia balas sama dia. Perangai dia ialah kalau dia tak ada musuh hak lain, dia balas sama dia. Surat khabar kemarin, muka depan bekas Perdana Menteri, bekas Presiden UMNO. Dia balas dengan bekas. Dia balas dengan bekas menteri dia dulu. Dia lah lantik kawan tu jadi menteri. Dan sebahagian besar benda tu berlaku masa dia jadi Perdana Menteri. Ini dia tuan-tuan. Jadi dialah jadi tok guru, dialah jadi kata murid dia tu tak tahu. Jadi kalau murid tak tahu, tok guru lagi tak tahu. Sebab itu persidangan Agung UMNO baru ni kira
Alhamdulillah lah bagi PAS. Kalau tanya PAS, persidangan Agung UMNO baru ni lah persidangan yang paling berjaya kepada PAS. Kerana kita nak bongkar kisah dia di sana, topi kepala merah mari. Ini semua kuda-kuda tunggangan UMNO dan Barisan Nasional. Yang kita tak tahu apakah sejumlah gaji yang dia terima cukupkah modal untuk nak soal jawab dengan Allah di akhirat. Ui, tak boleh, tak boleh, kau ni tak boleh. Tapi kalau UMNO buat, telanjang pun boleh. Ini pun. Patu laut dalam masyarakat, Islam khadari. Islam khadari. Islam pun mereka sanggup sedang mempermainkan. Kita bercakap Islam. Mereka kata kita memperalatkan agama. Tapi, apa yang ada pada Islam khadari? Ini semua tu. Dia sumbat rasuah. Dia marah ke rasuah. Naik presiden hak kena gantung 6 tahun. Kalau tuan-tuan ingat balik masa dia mula-mula menang naik presiden, tahun sudah. Siapa tak undi saya, kita akan bertemu di mahsyar. Keluar muka sok hawa. Kita pun pelik tengok muka. Bila dia ni teringat ke mahsyar? Rupanya terbit kes. Bayar 1,000. Dia menang 1,500 undi. 1.5 jam. Pandailah dia pun. Dia kata kalau menang dia, aku ni dia buat dia mesti aku bagi 1,000. Kau tak undi juga. Ini tuan-tuan. Akhir sekali dah banyak. Ini 1 nama. Ni 2 nama. Hak ni 3 nama. Hak ni 4 nama. Semua pemimpin dia. 1, 2, 3, 4. Akhir sekali Pak lah kata, kita tutup dah. Kita tutup tempoh untuk kemukakan nama-nama hak terlibat dengan rasuah. Jadi maknanya hak sebelum ni kita terima, hak nama-nama selepas ni tak terima. Jadi makna tempoh rasuah bagi Islam hadari ni ada masa. Masa ni rasuah tak boleh. Lepas pada tu boleh. Ini benda tuan-tuan. Padahal Terengganu buat nan jahanam pun. Memang duduk tengah jahanam. Tunggulah saat jahanamlah kamu. Hadirin yang dirahmati Allah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم. Kata Allah, disyariatkan bagi kamu, wahai umat Muhammad ini, minad-din, daripada agama itu, ma wassa bihi Nuha, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ma wassa bihi Nuha, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pesan, pertanggungjawabkan, menentukan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, itulah yang disyariatkan tanggungjawabnya kepada kamu oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pesanan yang paling besar? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, bahawa kamu mesti menegakkan Islam agama, wa la tatafarraqu fi, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Ayat ni. Pasal apa Allah sebut Nabi Nuh? Sedangkan kita tahu bahawa yang menegakkan agama, yang menegakkan Islam, semua Nabi, semua Rasul.
Nabi Adam, begitu juga. Dan seterusnya, Nabi Allah Ibrahim, begitu juga. Tapi kenapa Allah highlightkan dalam ayat ini Nuh? Allah tak katakan syara'a lakum minad dini ma wasa syara'a lakum minad din ma wasa bihi Ibrahim ka misal. Allah tak berfirman begitu. Yang Allah tekankan Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi salam mengajak ummah, mengajak masyarakat, mengajak umat dia selama ikut sejarah 950 tahun. Sebab tu antara umur Nabi-Nabi yang paling lama, paling tua ialah Nabi Nuh. 950 tahun Nabi Allah Nuh ke sana kemari, berjumpa itu, berjumpa ini, ke penjuru sana, penjuru ni, kampung tu, ke kampung ini, bertemu dengan masyarakat dan umat manusia di zaman itu untuk mengajakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seti mana tuan-tuan tahu? 83 orang beriman. 950 tahun. Boleh 83 orang. Kalau pecah-pecah mungkin boleh jadi 3 cawangan. Allah tuan-tuan, kalau kita kata aku 10 tahun lah, seorang hafuk tidak. Lagi sekali. Nabi Allah Nuh 950 tahun. Dapat 83 orang. Hak naik bahtera dia, hak lain tak. Nak ceritanya bahawa wahai umat Muhammad, manusia ni ada jenis yang kerah perut sampai tahu tu. Ni orang Batu Buruk tahu dah ada kerah perut. Kerah perut ni bukan duk kerah tak nyawa. Tak tahulah kerah perut sepuluh perut kurang. Kerah perut, kerah pedas, fikiran ni buntu, fikiran tak terbuka. Allah contohkan nak tahu hak jenis paling kerah perut, paling kerah pedas, paling kerah kepala, walau macam mana pun tak ikut juga Islam, tak usah cerita, tak usah khabar lagu mana, umat Nabi Nuh. Oleh itu umat Muhammad, kamu kena tahu bahawa ada jenis macam tu. Sebab tu Allah Alam di sini tuan di Batu Buruk. Batu Buruk ni menang juga. Tapi ada di baling tinggal ayah dia seorang duk kertas terpacak. Anak dia, menantu dia, cucu dia, cicit dia habis. Semua bersama dengan jamaah Islam dia ada. Orang cucu dia usik, tok nanti mati esok kena bakar pun bakar. Walau kerah tu dia kata, tok ni nak apa? Dia kata, aku nak kemajuan pembangunan. Motor buruk tu tayar bopak pun tak ada duit nak tukar untuk pembangunan lagi. Ini dia tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tekankan apa yang kita, antara yang kita boleh faham daripada ayat ni, apa keadaan sekalipun, berhadapan dengan kerasnya orang tu, berhadapan dengan kepala kerasnya, perut busuknya sebagainya, tidak sama sekali bermati-matian berusaha menentang Islam, walaupun mereka tahu Islam itu benar, tapi kamu mesti hadapi. Ini supaya kita di Terengganu. Itu baru sebahagian kecil apa yang dilakukan, yang disuruh Muhammad tadi. Banyak lagi tak cerita. Tapi jenis muka tak tahu malu, dia kata kita tak buat apa. Tuan-tuan, kerana musuhnya mereka kepada Islam, dia tidak mau terima hakikat kebenaran.
Walau bagaimana busuknya kerja itu sampai kepada peringkat sesat sekalipun, tapi oleh kerana keuntungan mereka, mereka boleh jadi takwa. Sebab itu ayah P sampai hari ini selamat. Pasal ayah P pakai baju amal masjid. Menteri Besar Terengganu sendiri dia katakan anak-anak kepada penyokong-penyokong ayah P ni tadi, dia akan ambil tanggungjawab. Tuan-tuan, Allah, moga lagu ni takkan orang Terengganu tak boleh nampak. Kalau tak nampak lagi, makan kerupuk lekor beri banyak. Nasi dagang. Sebab tu saya mari Terengganu cari kerupuk lekor nasi dagang. Tak nampak lagi pada lagu ni. Kalau tak kedai lah ayah P tu pakai baju bulan, Allah Akbar, Syekh, kau beginilah kita duk kata tak, pas ni teroris, pas ni ajaran sesat. Kalau tidak pun dia kata PAS tu parti ajaran sesat. Saya duduk di parlimen depan sama dengan sahabat saya ni, dari Kuala Ulu Terengganu. Mereka katakan PAS adalah parti ajaran sesat. Ni sampai dah tubuh kerajaan langit. Fir'aun pun sehebat-hebat Fir'aun kerajaan bumi ya. Ni kerajaan langit ni. Allah Akbar, kita pun tak faham. Tu orang duk sibuk AP ni, permit kereta, dia terlupa AP tu ayah P. Oh, dia bela saya. Kalau dia tak bela, sebenarnya siasatan kajian yang secara tak penuh tanggungjawab sebagai yang dipertanggungjawabkan mengendali hal ehwal Islam oleh JAKIM yang pada ketika itu bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri tempat saya kerja dulu. Kita dah kenal pasti ajaran ayah P berkembang di Perak lagi. Masa orang kanan dia tu Pak Ya, arwah dah pun. Dah diketengahkan dah hasil siasatan hati kita kerja hati, hasil apa semua ni, bahawa kerajaan kena bertindak. Ini ajaran sesat. Tapi dia biar. Sampai kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ni dia kata kita tak boleh ambil di bawah ASA pasal tidak termasuk dalam mengancam keselamatan negara. Macam mana tuan-tuan? UMNO bercakap dia nak bela agama, benar yang jelas menjejaskan agama, masih dia kata tak ada apa-apa. Agama ni bukan buat masjid, robah masjid tu ada, buat masjid baru. Ni kerja gila. Ini orang kata mengeksploitasikan agama untuk kepentingan politik. Tak nak bagi rakyat Terengganu marah pada roboh masjid, maka dia buat masjid baru. Ni berapa juta di Istihabur nak buat masjid sana. Buat masjid, Syekh. Puak-puak hak lawan Nabi dulu pun buat masjid. Itulah masjid Tirah. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Turun ayat tu kerana masalah masjid Tirah. Masjid Tirah comel menyaingi Masjid Quba. Kita baca dalam tafsir, kita baca dalam sejarah. Puak-puak ni buat ni kerana, wahai Muhammad, mari, tolong, mari semayang di masjid aku. Hak aku lebih comel. Masjid Quba, daun taman. Masjid Quba, pelepah taman. Dinding daun taman, pelepah taman. Masjid yang dia orang buat comel. Hak lawan Nabi. Turun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Terjawablah apa yang tersirat di dalam usaha-usaha puak-puak munafikin untuk nak lawan Masjid Quba. Konon-konon Masjid Quba uduh, wahai Muhammad. Takkanlah boleh percaya Masjid Quba ni. Ini takkan masjid daun tamak. Ini takkan masjid pelepah tamak. Ini takkan masjid pula dinding daun tamak. Serupalah dengan warta Hadari Terengganu baru ni. Contoh baca
hadari. Kalau tak baca pun tak apalah. Muka depan. Ada komen di tepi tu. Takkan pula masjid di tepi, dia panggil apa tepi apa? Tepi hutan. Takkan pula, apakah ini masjid tepi semak? Serupalah. Hak ni pun, apakah masjid takkan daun taman? Dia tu ingat benda hak tepi semak tak boleh buat masjid. Mesti masjid atas bukit, pakat duk tengok. Sebuah masjid Putrajaya tu. Guna waktu pejabat. Lepas tu tak ada. Masjid comel. Masjid wilayah persekutuan. Lepas pejabat, tak ada siapa lagi. Tok Imam bila takut nak pergi subuh. Bukan tak nak bangun subuh, tapi geruk. Tuan-tuan, pasal bekas imam. Ini tukar jadi masjid, jadi imam besar masjid. Ya Allah, mana pergi? Itu cerita dia. Sebab itu Allah pesan kena ambil contoh Nabi Nuh hadapi umat. Yang kedua, nak cerita manusia ni kalau dah dia jadi dah kerah perut, sebab tu beruk tu ni beruk. Beruk tidak ni batu buruk, bukan batu beruk. Beruk juga. Tuan-tuan pergi tangkap, buat balik. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, latih naik inyong, dia reti. Ngobong ambil masak tu. Tu ada bawah tu. Kocak tali, ambil masak tu. Dia tahu masak. Tak sah habis tu, ambil hak muda. Dia reti hak muda. Beruk. Duduk lautan, tak reti kena nyo masak ke nyo mudanya apa. Cakap Melayu, lagi tak reti. Tapi tuan dia latih sekarang reti. Upah dia turun sekali lagi, nasi dia seketul. Dia pun beri tempat tempat duduk tu dah tu. Nak turun kayu. Aku sepi. Satu. Satu. Sangat beri air. Tumpuk air. Hak molek, hak sedap minum. Lagi hak orang hutan. Bulu banyak ni syaitan hutan. Tangkap. Wak terbit mari. Latih. Naik basikal berarti basikal tu. Boleh jual tiket lalu orang pakat beri pomori tangi. Nak tengok. Dia ada dalam orang hutan naik basikal. Berapa lama latih dia? Boleh jadi 2 tahun. 3 tahun. Makna beruk orang hutan pun orang latih dia suruh terima pengajaran ni naiknya turun, naiknya masak. Jangan lagi orang hutan suruh naik sikap. Tak ada hak pokok. Mana pernah berjumpa. Orang hutan. Maka 10 tahun, 50 tahun Nabi Allah Nuh seru kepada Islam, dia kerah perut tak tahan. Ni dia tuan-tuan, hak ni yang Allah kata jaga. Sebab tu hak orang tak suka kepada perjuangan Islam, perjuangan PAS. Ni bukan dia tak reti Islam. Tapi jenis teruk daripada hak 2 jenis hak saya sebut tadi. Sebab tu dia tak ada. Twitter dalam mana apa bola. Orang tunjuk robah masjid macam tempat saya. Tunjuk CD robah masjid. Kata ni bukan masjid. Ini markas. Cuba tengok. Hak jenis sunat turun tak faham juga. Beruk tadi orang kata, naik turun. Ni tak boleh naik ni. Kau ni. Dia turun. Suruh naik juga tak naik. Pasal dia tahu turun. Ini sebab itulah tuan-tuan, maka kita ni umat Islam dilatih oleh Allah
melalui pengajaran Al-Quran untuk kita cerdik. Sebab itu apabila disebut syarak, apabila disebut syarak ini sendiri, tujuan yang besar sekali hukum syarak ini ialah riayah masalihul bashar, menjaga kepentingan sejagat. Apabila disebut menjaga kepentingan sejagat, termasuk manusia, termasuk haiwan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk bukit bukau, itu kerja syariat jaga. Ni semua tuan-tuan ada ikut kuliah-kuliah Tok Guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam, masya-Allah. Itu yang disebut syarak. Syarak ni kerja dia untuk riayah masalihul bashar. Mesti jaga kepentingan sejagat. Sebab itu pernah seorang sahabat Nabi SAW bernama Qubaidah. Qubaidah ni satu hari dia berjalan-jalan jumpa anjing sakit. Kalau dalam bahasa kita nak mampu lah anjing. Qubaidah ni punya bersusah payah cari ubatnya, berubat anjing tu sampai segar. Anjing tu haus, dahaga, jelek lah lidah. Anjing ni beri makan pun jelek. Itu Tuhan cerita dalam Al-Quran. Kamu beri makan ke dia pun dia jelek. Kamu tak beri makan pun dia jelek. Sebab tu hak kerja jelek ni cukup teruk nak jamu dia. Ni tuan-tuan faham. Dia lapar menitik air liur. Dia kenyang air liur menitik. Ni jaga. Silap-silap kita kalau masuk dalam jumlah hak puak tu jaga. Dia kira jelek. Kalau mu beri, aku jelek juga. Kalau mu tak beri, aku jelek juga. Tapi kadang-kadang aku beri pun mu tokak aku beri pun mu gigit aku lah. Ni hak duk tokak bunyi riuh lah ni hak tu. Qubaidah ni beri minum air apa semua segar. Jadi cergah baliklah anjing tu tadi. Habis itu sampai kepada Rasulullah, Qubaidah bertanya, ya Rasulullah, saya ni jaga anjing ni sakit, saya jumpa, saya bagi ubat ke dia. Anjing ni juga dia katakan haus, saya usah pisah cari air juga. Tuan-tuan fahamlah, bukan cari air di seperti mana tempat kita, di Batu Buruk, di Kuala Terengganu, di mana air jenuh, pergi sebelah tu sikit jumpa. Ini padang pasir. Maka apakah kerja saya tadi mendapat balasan baik daripada Allah, ya Rasulullah? Qubaidah bertanya. Lalu Rasulullah berjawab kepada Qubaidah, likulli kabadin lahu ratbatu ajrin. Setiap kamu buat baik kepada haiwan yang ada hati macam ni, fi kulli kabad. Kabad ni jenis ada hati. Makna kalau kita katakan reti, dia reti. Fi lahu ratbatu ajrin, ada kebajikan, ada pahala. Ini nak menunjukkan bahawa ini syariat. Syariat ni buat baik kepada anjing, beri minum air itu sendiri pun, berubat dia pun, Rasulullah kata jadi kebajikan. Kenapa kita takut pada Islam? Kenapa kita takut pada syariat Allah? Kerana apa? Benar-benar radikal, benar ganas, benar buruk, benar kita tahmah kepada Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia sampai masuk kampung, kita tahu semua ni. Jumpa ibu duk goreng pasir, konkret, anak duk jerit. Tujuan ibu untuk memberi anak tidur kerana tidak ada makanan. Tak ada makanan. Goreng pasir, tidur anak, saat lagi masak, mak gerak, nak bagi minum, nak bagi makan, tidur dulu. Akhir sekali anak tidur. Sayyidina Umar nampak benda tu. Dengan mata kepala pasal dia turun masuk kampung, belah malam. Dia tak kata,
Ini kerana darurat tak ada nak makan ni, halal pelaju. Hak tu orang-orang ulama hadari. Ulama Islam hadari ni memang lagu tu. Dia jawab, dia kata, harus dimaafkan. Dia nak tipu orang. Kalau dia tak jawab, orang tak tahu, kata dia tak pandai. Apabila dia jawab, kita tahu bahawa dia ada PhD tapi bodoh. Dia tak tahu nak istinbat daripada kaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Dia tak tahu nak ambil istinbat kaedah ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Dah semua ini. Akhir sekali dah orang pakat tahu kata bodoh, dia nak tunjuk betul tak, maka hari apa pun ni dalam Metro Ahad dia jawab boleh saya berasaskan kepada soalan, takkan saya nak hukum terus. Lah. Tak hukum terus kena muka jelas. Kawan tu mari berjumpa misal contoh, saya ni sembahyang ni tadi tak cicak di kaki ni ustazah. Sah tak sah sembahyang? Tak apalah tu, maaf lah. Takkan boleh jawab gitu, benar tak sah. Itu tuan kalau tak berapa mana pun ada PhD tapi duduk dalam kanan gerbang, dia kena menguat juga. Ada PhD tapi duduk dalam kanan kambing pun kambing lah, pasal apa bunyi kambing lah ni, dak ni tiru. Payah selalu jawab di situ. Memoleklah dengan Astura Jabat pula dalam soal khabar mingguan Malaysia baru ni, dia jawab katak boleh makan. Ni Tok Guru Islam Hadari belakang, Terengganu Bistari. Astura Jabat katak boleh makan. Saya cadangkan kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Talib, semua tuan-tuan ni buat majlis resmi, jemput Astura Jabat ni mari untuk beri ceramah. Tak apa kita tak nak duduk lawan apa, mu ceramah lah kami nak dengar. Tapi dengan syarat kami nak jamu suk kata. Buat surat resmi. Boleh. Lauknya malam ni suk kata. Dia seorang. Kata kita tak kena beli. Jadi hak orang-orang pasien ni. Jadi wallahu a'lam tuan-tuan, apabila dikatakan contoh masalihul bashar tadi ni, kepentingan dan kebaikan sejagat ni, manusia tak kira Islam, tak kira apa bangsa dia, apa semua termasuk dalam riayah ini semua, dan ini dicontoh diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, cuba kita ni dah pukul berapa dah? Kita sekat pukul 12 harap. Tak apa ikut kita lah permit sekat pukul 12, hak lebih tu hak tak permit. Takkanlah polis pun nak marah saya, mari jauh ni, dari Baling, nak mari Batu Buruk. InsyaAllah kita tak apa. Polis pun kita, sahabat-sahabat kita belakang, kita tahu tugas-tugas dia. Dia pun nak buat lagu mana, kena bertugas. Maka bertugaslah insyaAllah. Dan kita pun kita pun tidak berniat untuk nak engkar peraturan-peraturan yang ada. Apabila sebut kepentingan riayah masalihul bashar tadi, syariat Allah ni jaga kepentingan sejagat. Antara benar yang saya nak petik malam ni, ataupun maqasid al-'am li tashri' al-islami, perkara-perkara umum yang utama bagi syariat Allah Subhanahu wa taala itu ialah pertamanya memelihara kepentingan sejagat itu tadi. Macam mana yang dikatakan kemasalihul bashar, kepentingan umat manusia sejagat ini ialah bikafalati daruriyatihin, dengan kita memenuhi kepentingan utama mereka, benar-benar yang tak dapat tidak. Kalau kita bercakap ni, saya tak nak berhabislah
menjaga kepentingan daruriyat dia, kepentingan dia, kemudian tu tawfir hajiyatihim, hajat dia, tahsinatihim, benar-benar yang orang kata apa, selebihnya, yang untuk mempertingkatkan lagi, memperkembangkan lagi, menyempurnakan lagi hidup mereka itu sendiri, supaya comel lagi, supaya baik lagi. Tapi dalam daruriyat ni saya nak ajak tuan-tuan ambil benda ni, kita tengok dalam hampir 50 tahun UMNO Barisan Nasional memerintah negara. Ada tak dia buat orang ni? Dia kata dia ni juga nak Islam. Apabila disebut itu, maka ad-daruriyat linnas bihadzal ma'na, benar-benar yang dikatakan keperluan utama kepada umat manusia dengan maksud ini, itulah pertama sekali tarji' ila khamsati asya'. Ada 5 benda. Yang pertama sekali ialah ad-din, agama. Itu benar tak dapat tidak? Tak dapat tidak bagi syariat Islam, kerajaan Islam, pentadbiran Islam, pengurusan Islam, mesti pertama dia jaga agama. Tuan-tuan, hari ini apakah Malaysia di bawah pimpinan kerajaan UMNO Barisan Nasional betul-betul jaga agama? Kalau saya diberi oleh sahabat saya masa soal jawab parlimen dulu oleh Yang Berhormat Hulu Terengganu, dia tanya berapa jumlah hasil judi daripada tahun 1980 sampai tahun 2002, makna 22 tahun. Berapa banyak hasil syarikat judi yang kerajaan Malaysia dapat? Jawapan diberikan di parlimen daripada tahun 1980 sampai 2002, hasil judi yang kerajaan pungut ialah 4.9 bilion. Jaga agama. Oh, 4.9 bilion ni duit judi halal. Kaedah apa pakar? Kaedah Islam Hadari, Terengganu Bistari. Baru 22 tahun sampai 2003, 2004 tak kira. Jadi dia ada kerja periduk judi. Yang Firdaus bagi cerita kata Paklah layak digelarkan mujahid. Ni Imam Masjid Negara ni pada bulan 22 hari bulan Julai. Utusan Malaysia dia kata Abdullah layak digelar mujahid. Saya tak tahulah, kita gertilah dalam politik ini tajuk dia, ini projek pengampu yang pertama oleh Firdaus Ismail bekas Masjid Negara untuk nak dapat tempat dalam UMNO. Hujah dia kata, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi layak disifatkan sebagai mujahid atau pejuang agama pada zaman ini. Oh. Islam Hadari sebenarnya memajukan negara dengan menyentuh soal prinsip, akidah dan syariah. Ni ke JKK baca meniti idol tak boleh kita ada kata ini hebat. JKK hak tak reti fikir. Dia kata menyentuh soal prinsip, akidah dan syariah. Akidah apa? Syariah apa kalau dalam bentuk sebegini banyak, sehinggakan apabila ditanya berapa banyak lesen judi diberikan dalam tempoh tersebut. Diberi lesen judi dalam tempoh 20 tahun itu sendiri, tempat kedai-kedai judi sebanyak 1,656 buah. Jenak berjudi je. Hak kecil, hak besar.
Johor dapat 190. Kedah dapat 45. Wilayah Pelabuhan 6. Melaka 78. Negeri Sembilan 79. Pahang 66. Perak 210. Perlis 6. Pulau Pinang 132. Sabah 113. Sarawak 179. Selangor 290. Negeri Khairtayu. Wilayah Persekutuan 262. Kelantan, PAS Meretah, satu pun tak ada lesen judi yang kerajaan Persekutuan beri. Terengganu, waktu tu PAS Meretah kosong. Tengok. Letak badan ni tak tahulah. Orang tengok-tengok air tak boleh ni, tak ada. Terengganu pun negeri kita juga. Kita Meretah serupa tu juga. Takkan Selangor sampai 290. Terengganu nak duk kosong lagi. Ini Islam. Ini Islam Hadari. Terengganu Bistari kena beri. Kurang-kurang pun tahun ni saja 10. Tuan-tuan. Tak usah tunjuk alim. Kalau apa sebagaimana alim pun hafizkah kamu. Tapi kalau kamu sama dengan mengebik, mengebah, menguat tadi, maka kuatlah kamu. Kamu akan dapat semangkuk. Lebih-lebih lagi kalau agenda membodek yang cukup dahsyat lagi disebut sini. Sebagai contoh dia kata, dalam soal memajukan perniagaan dan perbankan Islam. Semua itu tidak terkandung dalam Al-Quran. Tetapi kita kena fikir. La ilaha illallah. Kalau orang tak hafal Quran, tak pelik ni hafal Quran. Hafal Quran, baca Quran, tapi wal Quranu yal'an. Quran melaknatkan dia. Ini jenis contoh dia. Kalau Sami velu kata lebuh raya tak ada dalam Al-Quran. Tak pelik wahai Sami. Kalau kata Quran tak ajar buat kapal terbang, kamu Sami. Tapi kalau seorang hafiz, bekas imam masjid negara pula tu, maka kita rasakan satu perkara yang agak, inilah ceritanya kejayaan Hadari. Tuan-tuan para hadirin sekalian, apabila disebut menjaga agama, yang kedua menjaga an-nafs, menjaga diri, tubuh badan. Apakah diri dan tubuh badan selamat sekarang? Dalam semua kenyataan-kenyataan yang kita dapat melalui maklumat-maklumat ber-TV, surat khabar, melalui internet dan sebagainya, jenayah tuan-tuan makin meningkat. Pembunuhan berlaku di sana sini. Sehingga 2-3 tahun lalu, pihak Bukit Aman mengatakan bahawa tenaga polis tak cukup. Sebanyak 45,000 sekurang-kurang kita nak tenaga untuk menjaga negara ni daripada keadaan suasana yang macam ni. Tuan-tuan. Sekarang di mana kita rasakan kita selamat? Naik motor balik kerja, seorang perempuan ketuk dengan helmet mati, samun RM30. Dia katakan peragut. Polis buat roadblock tengah jalan, polis dia repuh, mati. Ini satu kita lihat. Apakah ini diri kita selamat? Begitu juga yang ketiga, kalau benar-benar daruriyat bagi manusia ni, yang Islam dengan syariat Islam tuntut kita jaga ialah al-aqlu, akal. Sekarang tuan-tuan, akal manusia makin rosak. Tak rosak lagu mana tuan-tuan? Bekas ketua menteri siapa? Hutang judi saja 7.1 juta. Dipahamkan kepada saya dia berjudi sebenarnya sebanyak 35 juta. Hak terhutang 7.1. Punya bekaknya akal, dia tak tahu nak guna kepada faedah kepentingan dia. Kalau
Ni tuan-tuan. Semoga rakyat Terengganu tidak dipatuk oleh ular dalam satu lubang 2 kali. Kemudian tu tuan-tuan, al-arad. Kehormatan kita, wal mal, harta benda kita. Itu dikawal dan dijaga oleh syariat Allah. Sebab itu Islam mengharamkan rompak, samun, curi, mengharamkan rasuah dan sebagainya. Ini meningkat tuan-tuan. Hak bak hilang akal tadi, kalau tuan-tuan tengok ni, saya pun tak nak petik sekejap je. Kalau ikut jawapan yang diberi oleh Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan, Lee Kah-chun, dalam Parlimen terhadap persoalan yang dikemukakan oleh Wakil Ahli Parlimen PAS Kubang Krian, Saudara Solahuddin Ayub, Ketua Pemuda PAS, mengenai dengan perbahasan jarum kondom ni. Ini satu cerita lagi. Kata Setiausaha Parlimen Kementerian Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan, dia kata jumlah pengidap kes HIV/AIDS akan sampai ke tahap 300,000 menjelang 2015. Lagi 5 tahun 2020. 2015 makna lagi 5 tahun jadi 2020. 2 orang kosong kita. Tahun 2015 ni 300,000 menjelang 2015 ni 300,000. Ini kerana katanya sehingga akhir tahun lalu jumlah terkumpul rakyat Malaysia yang dikesan mengidap HIV/AIDS adalah 64,439 dengan 46,806 atau 72.6% daripadanya belia Melayu Islam. Mana dia yang dikatakan riayah masalihul bashar yang dijagakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sebab ini berlaku. Dilampakkan dengan hiburan, dilampakkan dengan apa. Wallahualam tuan-tuan, sampai kuza pun ada tampil. Malu kita, nama kolej agama. Agama apa tak tahu, tapi betul juga ke dia kolej agama Islam Hadari, Terengganu Bistari. Tak tahulah kalau ke depan ni Kuza pun buat pesta judi, dia kata dah buat tilawah Al-Quranul Karim, orang tak mari, kita buat judi, orang pakat mari. Dia kira orang mari. Hak orang tak mari, tak acis. Oh, tuan-tuan nak bagi orang mari malam ni, tuan-tuan. Pemek 2, 3, 4 orang atas ni hati, lepas tu pakai pula pusat, nampaknya mari. Pusat pula bukan sebarang pusat berkilat-kilat ada batu cahaya. Mari, tuan-tuan. Lepas tontang-tontang kita pun ceramah. Apakah Islam ni macam tu? Apabila orang tak mari, maka huduhlah Islam. Apabila orang mari, maka baiklah benda tu walaupun diharamkan atau huduh dari segi hukum. Apakah itu ta'rif al-haq bainal batil, al-haq wal batil dalam Islam? Hak benar ialah apabila orang setuju ramai. Hak tak benar ialah apabila ramai tak setuju. Betulkah itu ta'rif kebenaran? Habis itu sesuatu kebenaran duduk di kalangan perompak. Maka takkan perompak setuju kepada kebenaran. Supaya kita katakan polis dengan perompak. Tanya perompak mana nak ke polis. Maka polis tak betul, polis adalah jahat pasal perompak semua tak setuju dengan dia. Betul kalau betul? Ini dia tuan-tuan. Supaya orang tanya, Tok Iman dengan hati. Bila hati nak setuju ke Tok Iman? Waktu dia nazak lah. Ini dia. Waktu lain orang masjid fikiran sempit. Orang pakai serban. Ini ekstrim. Hak taruh janggut lagi ekstrim. Punya apa?
Oh, pasal apa orang masjid tak bagi? Ini pakcik semua ni jawatan kos masjid, macam mana saya nak minta tolong, gaduh sangat. Waktu tu je makna Islam pada dia ketika saat yang macam tu. Apakah kebenaran begitu? Tak payahlah share zaman sekarang, zaman orang cerdik. Formula zaman gua batu tu orang dah tak pakai. Inilah keadaan kita sekarang apabila kita hadapi benda-benda yang macam ni, tuan-tuan. Akhir sekali, para mufti, tokoh-tokoh ilmuwan Islam kita, ulama'-ulama' kita, pandangan diberikan, dikesampingkan. 150 juta akan dibelanjakan untuk menyumbangkan jarum percuma kepada penagih-penagih yang HIV positif. Ini peruntukan yang disediakan. Lepas tu nak beri kondom. Siapa dapat tender? Ni tuan-tuan kena cari lah. Hak dapat kontrak untuk nak beri jarum percuma dengan kondom percuma. Tuan-tuan boleh terima ke Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdullah Matzin kata kena ada syarat. Syarat 1, 2, 3 ini baru boleh beri kondom, terutama sekali seorang suami yang betul-betul ada HIV disahkan oleh doktor, baru kita boleh beri. Betul lah hak tu. Tapi mu nak tahu di mana hak suami tu ikhlas tak ikhlas, jujur tak jujur. Ini diperuntukkan sedozen sebulan. Makna sedozen ni 12 biji kondom. Misal kata, dia pakai 2. Pakai 2 butir ya kondom dia pakai. Hak 10 lagi dia jual, nak tahu di mana. Lepas tu salah, pasal apa kamu jual? Dia kata saya pakai habis semua. Mana duk pakai? Mu pergi tengok lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Iran dia kata pasal Iran bekal jarum. Ulama-ulama Iran turun. Ulama Iran turun waktu mana? Ulama-ulama Iran turun padang memberi jarum percuma kepada penagih-penagih dadah ini setelah mana pintu-pintu maksiat ditutup. Pintu pelacuran di Iran tutup. Pintu judi tutup, pintu arak tutup. Pergaulan bebas disekat. Di celah-celah itu masih ada saki-baki orang-orang yang orang kata tercicir begini. Maka ulama-ulama Iran turun padang pergi ambil jarum, mari duduk dengan kami tarbiyah. Akhir sekali dia tak nak jarum, dia nak tarbiyah. Kita kalau mengikut statistik yang pernah dibentangkan dalam parlimen oleh Yang Berhormat Kubang Krian dulu ni, bekas Kubang Krian dulu, Husam Musa, Tuan Haji Husam Musa yang sekarang naik Presiden PAS, meletakkan kedudukan di mana Malaysia walaupun rakyat 23 juta kecil, tapi banjir arak, sungai arak yang ke-10 di dunia. Dimaklumkan bahawa lebih daripada 60,000 pelacur yang ada seluruh, termasuk dengan apa dia punya, apa tu orang panggil apa tu, dengan dia punya apa orang panggil, perempuan-perempuan, orang panggil pelayan-pelayan wanita yang tak tertuar lah. Habis nak beri jarum, jenah akut jarum kan. Telefon Kuala Terengganu, nak berapa lori hari ni jarum? Wilayah persekutuan order dah 5 lori orang kata per bulan ni saja. Begitulah. 150 juta. Bukan sikit duit. Duit siapa diberi? Ialah duit rakyat. Habis nak cari di mana? Ini yang penaik harga tu, harga ni semua naik. Rakyat menderita, tuan-tuan. Orang-orang kampung saya duk nak biayai sekolah sikit sebanyak, harapkan duit derian tak jadi harga. Kampung saya sekarang ni sekilo paling mahal 20 sen derian. Lepas tu dokong RM1.50 beli bawah pokok. Lansak hak bau ni dekat rumah saya tu
40 sen sekilo, orang tak nak. Mana pergi tuan-tuan? Apa yang ada pada orang kampung, pak tani kampung macam ni? Inilah tuan-tuan para hadirin yang saya rasa antara beberapa perkara yang kita boleh renung, boleh fikir, walaupun kita tak sempat nak bercakap banyak dalam program-program yang lain. Belum lagi kita bercakap masalah bagaimana ancaman orang lain terhadap Islam. Baik itu tuan-tuan, sebelum balik malam ni, saya ada bawa buku kecil. Sebelum balik ni, tunggu sekejap. Buku kecil ini dihasilkan penulisan asalnya oleh Dr. Zakir Naik daripada Islamic Research Foundation, Mumbai, India. Diterjemahkan dalam bahasa Malaysia oleh Dr. Haidar Ali Tajuddin. Menceritakan bahawa 10 perkara yang biasa dibangkitkan oleh mubalik-mubalik Kristian untuk menentang Islam. Dalam ni dia ada cerita benda mudah-mudah. Tapi untuk generasi muda mungkin terpengaruh. Tujuannya untuk generasi muda ini pandang rendah kepada Islam. Contoh dia kata, Al-Quran ditiru daripada Bible. Kemudian tu dipersoalkan juga di sini dengan titik bengek yang lain. Bahawa Nabi belajar Al-Quran daripada orang kata apa? Daripada orang agama Nasrani, daripada orang berbangsa Rom, beragama Kristian, seorang tukang besi. Akhir sekali diceritakan dalam ni bahawa Rasulullah SAW bahawa orang panggil apa ni, Al-Quranul Karim itu ditulis oleh syaitan. Ini dia masuk ke sekolah-sekolah, ke budak-budak anak-anak yang remaja apa sebagainya. Baik itu saya jemput tuan-tuan dapatkan naskah buku ni bukan untuk jual. Tapi buku ni saya munafaatkan untuk dana pendidikan surau saya sendiri terhadap 142 orang murid umur 9 ke 12 tahun pada hujung minggu hari tak sekolah, hari Jumaat. Jadi dengan nilai RM44 sumbangan tuan-tuan untuk satu naskah. Jadi tuan-tuan boleh dapat ini. Dan kemudian kalau tuan-tuan nak tengok di mana UMNO Barisan Nasional belajar nak menghapuskan, nak menjahannamkan gerakan Islam, dia belajar daripada apa yang pernah dibuat oleh Barat. Pertentangan Islam dan Barat dalam ini yang dia buat satu-satu, yang kita nampak bahawa apa yang dilakukan oleh Barat untuk nak menghancurkan gerakan Islam di dunia terkandung di dalam buku ini. Jadi buku ini harga RM10 sebuah. Hak tadi RM4, RM14 tuan-tuan. Hak kawan isap rokok kalau RM14 seminggu tak cukup. Jadi hak ni kalau hak tu pakcik-pakcik kita, ayah-anda, bunda-bunda yang kok dah tak apa pegari, tak apa nampak nak baca, belikanlah buku ni untuk dibaca oleh terutama sekali anak-anak kita. Jadi tempat jualannya hak mana? Kemah Merah Hujung tu? Hak mula-mula saya pun tak tahu, tak nampak jauh. Tak apa, tuan cari kot tu, berjumpa lah tu. Yang ada satu lagi tu hak yang selalu diiklankan dalam harakah lah. Kalau tuan-tuan belum ada, saya ada bawa naskahnya. Gerakan Free Missionary, gerakan Free Missionary tu. Hak tu pun ada juga. Yang selebihnya tu 2 buah ni tuan-tuan boleh dapatkan di sana lah. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh dapat lah. Dan kalau tuan-tuan berminat juga kopi kampung hak Tumuk Lesung, saya rasa ada tak berapa buku dah tu. Pun boleh dapat. Siapa jenis yang minum kopi ni, dia minat hak jenis goreng di rumah, tumbuk di rumah. Tapi saya bawa. Masa duk kerja di Parlimen dulu pun saya bawa benda ni kerana ini adalah untuk menampung wang saku anak-anak hak pergi sekolah yang tak bawa duit. Jadi sekarang tinggal beberapa orang lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan pertemuan dan perjumpaan kita pada malam ini kita dapat mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Walillahil hamd.